Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari dan pembantu sekalian, kita sambung tadabbur Al-Quran, memahami Al-Quran Karim, bawah siri yang kelima, ayat-ayat seruan agung. Tajuk hari ini ayat-ayat berkaitan dengan perkara yang penting dan besar, yaitu hari akhirat. Seperti sebelum ini, setelah membincangkan beberapa tajuk untuk susunan ayat-ayat seruan dalam Quran, ada ya ayyuhallazina amanu dan ya ayyuhan nas yang kita bincang dalam senarai siri-siri kita. Ada ya ayyuhan nabi dan seruan-seruan yang lain. Topik atau tema perbincangan pada hari ini ialah Allah menyeru manusia, dan dalam ayat orang mukmin Allah menyeru orang golongan mukmin. Kita akan tengok ada 3 subtopik pada tajuk perbincangan hari ini. Harap merenung, boleh tengok sendiri ayat-ayat dalam Al-Quran. Sorry. Dia makan tak sama. Ada 3 subtopik yang kita nak bincangkan, ialah pertamanya tak sama dengan skrin saya. Kenapa jadi macam tu, tak tahu. Tema pertama mengenai seruan kepada hari akhirat dan kaitannya dengan takwa. Sebelum ini kita ada seruan kepada beribadah, dan asas ada sebut sebelum ini, yaitu beriman, bertakwa dan taat. 3 perkataan: iman, takwa, taat. Daripada situ kan saya akan expand dalam perbincangan secara detail. Jadi hari ini detail kita tengok beriman itu ialah beriman pada hari akhirat. Dan saya ada sebut pada kali yang lepas, iaitu Sayyidina Umar berkata, sahabat-sahabat di zaman generasi pertama menjadi baik dengan sebab satu faktor saja: tarbiyah Rasulullah SAW dan tarbiyah Al-Quran Karim meningkatkan kepercayaan kepada hari kebangkitan, hari pembalasan, yang saya bincang detail pada minggu lepas dan sebulan lepas, yaitu Yaumaddin, yaitu hari kebangkitan, hari pembalasan, the day of judgment. Ini detail siri hari ini membincangkan hari akhirat. Ada istilah-istilah dalam Al-Quran sebut al-yaumil akhir, hari akhirat, yaumil qiyamah, hari kiamat, hari kebangkitan, yaumul ba'si, hari bangkit semula, yaumaddin, yaumul qiyamah, yaumul ba'si, al-yaumil akhir. Dan insyaAllah siri akan datang, saya akan detail lagi surah-surah Al-Quran yang membincangkan tentang hari akhirat. Sebab ini utama di dalam kandungan Al-Quran. Setiap
perkara yang dibincangkan oleh Allah SWT, sama ada hal-hal dunia ataupun apatah lagi hal-hal akhirat ataupun sejarah silam, kisah-kisah para nabi, dikaitkan secara langsung dengan kehidupan akhirat. Mungkin kita faham ataupun tidak, rasa ataupun tidak. Contoh, saya ambil contoh satu. Kita nak kereta, kita nak makan. Disebut di situ, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Masa kita nak enjoy makanan di hadapan kita, disebut di hujung itu neraka. Nampak tak? Coba perhatikan semua doa-doa. Sebab itulah itu didikan Al-Quran, supaya kita selalu beringat. Beringat itu namanya takwa. Diceritakan oleh ulama, takwa itu ialah kamu berjalan di atas kawasan yang berduri. Itu takbir istilah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Apabila ditanya takwa secara definisi ilmiahnya, definisi bahasanya, istilahnya dan sebagainya, takwa itu ialah kamu letakkan kaki kamu di tempat yang ada duri-duri, onak-onak, batu-batu tajam. Bagaimana kamu bertindak semasa kamu berjalan di tempat yang sedemikian? Kamu akan pilih di mana nak letak tapak kaki tadi. Itu namanya beringat-ingat, bertakwa. Jadi semasa kita nak enjoy makanan pun, kita nak pastikan makanan kita itu halal. Itu maksudnya. Apabila kita dapat kenderaan baru, nak naik kenderaan baru, kita ingat pada Allah, syukur kepada nikmat yang diberi. Nampak? Setiap doa pilih semua yang Nabi ajar, doa-doa itu, apatah lagi ayat-ayat Quran Karim, semuanya dikaitkan dengan akhirat. Mana tema utama Al-Quran ialah kebangkitan hari pembalasan. That is the ultimate goal. Jadi kalau kita dengar sebelum ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun, aku ciptakan manusia dan jin untuk beribadah. Ibadah itu makna dia dan tafsiran dia ialah mengajak percaya kepada Allah, mengesahkan kepada Allah dan mengamal taat, iaitu melakukan suruhan dan menjauh larangan. Tujuan apa? Kenapa tidak ada syirik kepada Allah? Beriman kepada Allah tadi. Kenapa kena tauhidkan kepada Allah, tidak syirik? Dan kenapa kena taat? Kerana di akhir di sebalik itu ada hisab. Itu kaitan dia. Kita kena sedar. Kalau kita ambil mudah, maka kita buat just ignore saja. Itu sikap yang perlu diubah. Generasi pertama dididik oleh Rasulullah SAW, bukan kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saja. Dia faham di sebalik itu tidak ada Tuhan melainkan Allah, itu Tuhan yang disembah. Seperti saya pernah bicara sebelum ini, beza antara ilah dengan Rabb. Bahasa Melayu panggil Tuhan, Tuhan. Tapi Rabb tidak ada manusia mengingkari Allah, itu Rabb. Rabb itu Tuhan bahasa orang Melayu, maknanya pencipta, sustainer, creator, yang memberi sakit, memberi demam, beri sehat, beri kemakmuran, menjaga alam ini, itu Rabb. Tidak ada makhluk mengatakan ini ciptaan makhluk. Semua ini tidak. Satu kuasa besar namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi perbalahan antara semua manusia mengenai agama ialah memilih Tuhan yang mana nak disembah. Dia nak mengaku Allah disembah benda lain. Itu ilah. Sebab itulah dalam akidah dia la ilaha illallah, bukan la rabba illallah. Dari segi bahasa Arab, Allah dah pilih tu. Jadi ilah di sini tidak ada syirik, menyekutukan, mengesahkan, daripada kufur, derhaka kepada Allah, kembali kepada Allah yang mencipta tadi dan sembah. Apabila kita ada Islam dan mukmin, taat kepada semua perintah. Kerana apa semua ini? Kerana di hari sana, di hari akhirat, ada hari pembalasan.
akan disoal jawab. Itu cerita. Jadi kaitan-kaitan itu. Kandungan dia ada saktim dia, selalu ingatkan hari akhirat. Itu tema dia. Tema saktim. Ayat-ayat Quran yang mengingatkan kita dan suruh kita mengingatkan kepada orang lain. At-tazkir, bahasa kata at-tazkir bil yaumil akhir. Nabi datang mubasyiran wa nadhira, untuk memberi khabar, memperingatkan. Jadi kita pewaris Rasulullah SAW ini, kita selalu ingat dan mengingatkan. Itu maksudnya. Itu satu tema. Ada ayat-ayat dengan seruan dan arahan untuk ingat pada hari akhirat. Tajuk nombor 2 ialah gambaran betapa ngerinya kisah-kisah yang berlaku pada hari kebangkitan. Allah dah cerita selepas seruan itu, inilah kisah-kisahnya. Di samping surah-surah yang banyak, surah-surah yang banyak, nama surah itu pun hari kiamat. Selain pada surah Al-Qiyamah itu, ada surah-surah lain yang nama sifat-sifat kejadian yang berlaku pada hari kiamat. Itu topik siri akan datang. Nombor 3, apabila kita tadabbur Al-Quran, kita fikir apa perlu kita buat selepas faham Quran tentang hari akhirat. Apakah dia knowledge? Apakah dia knowledge semata-mata untuk dan stop kat kita, atau kita perlu buat sesuatu mengingatkan orang lain? Nak ingatkan siapa? Kita mengajar. Okey, bagus. Tapi Al-Quran sebut secara khusus, dampak hari akhirat ini, lindungilah diri dan keluarga kamu. Ini tema nombor 3. Ini yang praktikal yang kita boleh buat at the end of this lecture. Jadi saya memang macam tu. Kita belajar sesuatu, apa implikasi kepada kita sebagai pendengar. Nabi suruh balighu anni walau ayah. Bila kita dengar, sampaikan kepada orang yang tak datang. As-sami' yang mendengar, sampaikan kepada orang yang ghaib. Semua macam tu. Itu dah jadi sunnah, ada peraturan di dalam penerangan Al-Quran. Dia cerita tidak kata habis, full stop. Kita ngeri seorang dengar cerita tu, rasa ngeri dan takut gerun, duk menangis lah seorang. Tuhan cerita bimbing, lepas tu apa? Besok nangis pula. Seorang duk zikir, beribu kali duk zikir, dah tak habis cerita. Selagi kita tak buat, the next step is, that is tatbiq, application. Apa yang kita rasa tadi, sampaikan, ajarkan, tarbiyahkan kepada isteri dan anak-anak kita, jiran, masyarakat. Itu namanya dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Itu formula ayat-ayat Al-Quran Karim. Setiap arahan dan perintah diikuti oleh apa tindakan yang perlu kita buat untuk diri dulu dan keluarga. Jadi saya susun 3 tema dalam ayat seruan, semuanya berkaitan dengan hari akhirat. Yang pertama, ini gambar saya cari dalam mengikut ilustrasi artis, gambaran padang mahsyar. Gambaran padang mahsyar mengikut Al-Quran Karim. Berbelion-belion manusia dibangkitkan semula menunggu judgment. Syekh Azhar, ahli Jemaah Syekh Azhar, ulama Azhar, ditanya, berapa lama kita berada di sana? Memang cuba kita fikir sikit, berapa lama kita duduk di padang mahsyar tu? Berbilion-bilion manusia diciptakan daripada Adam sampai hari ini, sampai hari kiamat. Cuba bayangkan, macam mana kita nak jumpa dengan Nabi? Lepas tu berapa lama duk tunggu hasil, result, nak terima buku, kitab, kanan ke kiri ke, bila, berapa lama? Satu soalan. Ada jawapan dalam Al-Quran. Dia jawab, dia kata dalam Al-Quran disebut 1 hari sahaja. 1 hari saja. 1 hari itu apa tafsiran?
Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun. Oh. Kita tunggu judgment 1000 tahun, tuan-tuan puan-puan. Daripada kita bangkit tu sampai kita masuk syurga atau ke neraka, waliyadzubillah, 1000 tahun. Rasulullah terus sujud kepada Allah Ta'ala. Semua Nabi-Nabi dah surrender, nak minta kepada Allah Ta'ala. Maksudnya itu semua kita dah tahu dalam pelajaran akidah. Nabi Muhammad menjadi tumpuan hari itu sebab penghulu segala Nabi-Nabi. Maka dia sujud lama. Akhirnya diberi syafaat oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, mintalah apa yang kau mahu pada hari ini. Maka Allah beri kepada Nabi Muhammad syafaat. Allah beri syafaat kepada dia untuk mensyafaatkan manusia keseluruhannya. Maka ummah dia saja, semua manusia daripada Nabi Adam sampai hari kiamat yang dimakai itu menunggu siapakah yang boleh membantu berdoa kepada Allah Ta'ala percepatkan balasan. Tak kira nak ke mana. Yang kafir pun, ya Allah cepatlah kan, tak sanggup dah azab pada mahsyar, menanggung seksaan lama dulu. Cuba kita bayangkan. Ni ilustrasi artis dia tulis ni. Pada masa orang begitu ramai, macam pada Arafah, matahari rendah atas kepala sejengkal, peluh sampai ke hidung. Itu semua kita tahu dalam kitab. Kenapa tak? Surah Fatir ayat nombor 5 dia kata, Ya ayyuhan nas, inna wa'adallahi haqq, fala taghurrannakumul hayatud dunya, wala yaghurrannakum billahil ghurur. Maksud dia, wahai umat manusia, ini tuju pada semua manusia. Sebab Allah hantar Nabi Muhammad rahmatan lil alamin pada semua manusia. Maka dipanggil, wahai manusia, kamu asal daripada Adam belaka. Dengar wahyu terakhir ini disampaikan kepada semua manusia. Wahai umat manusia. Ini boleh kita jumpa dalam Quran. Wahai manusia, ada satu benda yang besar nak diceritakan oleh Allah Ta'ala kepada manusia ini. Sebab ada dia orang putih ke, Cina ke, India ke, Arab ke, Melayu ke, yang dinamakan manusia, dengar. Termasuk kita lah. Sesungguhnya janji Allah membalas amal kamu adalah benar. Hari akhirat itu adalah benar. Allah cakap, Rasulullah beritahu kepada kita dalam surah Fatir. Maka janganlah kamu diperdayakan oleh kemewahan hidup di dunia, dan janganlah syaitan yang menjadi sebesar-besar penipu itu berpeluang menyebabkan kamu terpedaya dengan kemurahan Allah, lalu kamu lalai dan menderhaka. Dua benda itu. Jangan kamu diperdayakan oleh kemewahan hidup. Itu kita sendiri, dengan nafsu kita, tamak halupa kita, dan lalai dengan hari akhirat kita sendiri. Yang kedua, jangan dengar tipu syaitan. Dia kata tak apalah, Allah kan Rahman, Allah kan Rahim, Maha Pengampun, nasihat yang bagus. Tapi dengan sebab itulah kita melalaikan diri kita pula. Tak dah lalai dah dengan kemewahan dunia. Syaitan main nak bisik-bisik, alah, buat ala kadar je lah, tak apa, Tuhan pemurah, Tuhan pengampun. Ini maksud dia. Yang nombor dua. Jadi yang pertama, kita tenggelam dalam kelalaian. Nombor dua, bisikan syaitan untuk tak kisah hak agama. Bukan sahaja masalah solat, puasa, zakat, haji. Agama ni adalah masalah semua kehidupan kita. Seperti saya sebut sebelum ini, masalah ekonomi, politik, antara bangsa, ketenteraan, pendidikan. Kita tak peduli benda ni. Alah, itu maksudnya. Kita kena ambil berat tentang semua urusan agama yang disebutkan Al-Quran. Surah Al-Hasyr 18 hingga 19. Tuan-tuan boleh catat nombor ayat tu supaya mudah nak cari ya. Dan boleh tonton semula video ini. 18 19, ya ayyuhalladzina amanu. Tadi ya ayyuhan nas, sekarang ya ayyuhalladzina amanu. Ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah
innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullah fa ansahum ulaika humul fasiqun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya. Itu masuk takwa. Kerana apa? Dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang dia telah sediakan dari amal-amalnya. Mana kita pelanti, apa kita prepare untuk akhirat. Saya sebut sebelum ini ya. Lihat apa yang kamu sediakan untuk pergi berjumpa dengan Allah Ta'ala. Wal tanzur nafsun ma qaddamat. Maksud dia, wal tanzur, lihat, selalu hisap, kalau hitung apa kita prepare bekalan akhirat untuk hari esok, iaitu hari akhirat. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang telah melupakan perintah-perintah Allah, yaitu Allah menjadikan mereka melupakan amal-amal yang baik untuk menyelamatkan diri mereka. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Jadi Allah lupakan mereka. Mereka lupa Allah, maka Allah lupakan mereka. Jangan jadi golongan yang macam tu. Ayat ini mengingatkan supaya kita selalu semak. Jangan lalai tu. Lalai kadang-kadang ada, kita manusia lupa dan lalai. Tapi kita balik kepada pangkal jalan. Lepas tu setiap hari ulama sarankan sebelum kita tidur, kita muhasabah. Kita cek balik. Hari ini markah kita berapa? Kita ada list, checklist. Itu maksudnya jangan kamu lupa. Wala takunu kalladzina nasullah. Jangan jadi seperti orang yang lupa kepada Allah, lupa untuk hari akhirat, lupa kepada hari jasmani. Itu maksud surah Al-Hasyr 18-19. Surah An-Nahl nombor 1. Ata amrullah fala tasta'jilu. Ini kalau belajar bahasa Arab, ini fi'il madhi ya. Ata amrullah, telah datang urusan Allah, telah hampir datangnya janji yang telah ditetapkan oleh Allah. Memang hari kiamat ini hampir dah. Nabi terakhir dah meninggal 1400 tahun. Ada saya terima mesej, lama kita duduk dalam kubur nak kiamat. Kiamat itu adalah rusak alam ini. Bagi kita, kiamat kita ialah masuk kubur itu. Dah bermula kiamat kita secara individu. Nabi Muhammad SAW dah kiamat pada dia. Abu Bakar dah kiamat pada dia. Umar sudah kiamat 1400 tahun. Kita ni berapa ribu tahun tak tahu dalam kubur. Tapi kita dengan kiamat, kerusakan dunia semua ini seperti dua jari. Dekat Nabi sebut, aku kebangkitan aku dengan hari kiamat seperti dua jari, tidak ada pemisahnya. Dekat sangat. Jadi bagi kita, persediaan untuk hari akhirat ialah persediaan untuk mati masuk dalam kubur. Tak hirau sangatlah sekarang untuk sibuk akhir zaman lah, kena prepare kampung kat Sumatera tu. Saya tengok follow video ni, memang satu grup promosi mengingatkan kita akhir zaman. Akhir zaman okey, baguslah. Tapi kadang-kadang melebih-lebihi sehingga kita tinggalkan urusan-urusan agama yang lain. Nampak tak? Buat kumpulan macam kumpulan Arqam dahulu, buat kampung khas duduk situ je. Kita lupakan nak dakwah pada orang ramai, nak melibatkan diri menjaga keteraman, keamanan dan kestabilan negara dan politik serta ekonomi. Ata amrullah fala tasta'jiluh. Ada kumpulan yang kata, kalau betul hari kiamat, minta pada Tuhan buat cepat. Ada golongan macam tu. Maka keluarlah ayat macam ni. Kiamat akan datang. Kullu ma huwa atin qarib. Setiap yang akan datang tu dekat, walaupun rasa jauh lagi. Yang kita rasa hari ni, contoh hari ni kita rasa, sebelum ni kata jauh tarikh hari bulan, hari ni berapa bulan, 13 ke 14, 13 ni jauh lagi lah. Masa tu Januari,
lambat lagi, kita duk delay lah. Tapi masa akan datang 13-14 bulan Mei itu ada event yang penting. Kalau tak buat persediaan, maka rusaklah program itu. Contoh sekarang open house, tarikh sekian-sekian, dia tak nak lambat lagi batu. Apabila nak buat, tak buat persediaan sampai masa kemah tak ada, catering tak ada, takkan rusak program dah jemputan dah keluar. Contoh. Begitulah ibaratnya kita dengan tarikh bila kiamat kita, iaitu kematian. Surah Al-Kahfi nombor 49. Ini contoh supaya kita selalu ingatkan hari akhirat. Allah menceritakan kepada kita. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Ini cerita apa berlaku di padang mahsyar. Pak kiamat, semua duduk dalam kubur belaka. Lepas tu Tuhan bangkitkan mereka semula ke satu tempat yang luas padang mahsyar. Maka berlaku satu episod di padang mahsyar, disebut di sini ayat 49. Kitab-kitab amal juga tetap akan dibentangkan. Maka engkau akan melihat orang-orang yang berdosa itu merasa takut akan apa yang tersurat di dalamnya. Mana hal itu diberi buku rekod, your record. Your record. Setiap orang ada rekod dia. Mereka takut akan apa tersebut sebab dia dah tahu dah, dia ditah dunia dia tak beriman, kufur, berderhaka, fasik, maksiat dan sebagainya, dia tahu dah. Mereka rasa takut. Tuhan dah cerita jiwa manusia pada hari itu, Tuhan dah cerita sekarang. Kan jadi rasa takut dan bimbang kerana kesilapan, kesalahan mereka sendiri. Dan mereka akan berkata, aduhai celakanya kami, mengapa kitab ini demikian keadaan? Dia terima kitab kosong, banyak dosa, tak ada kebaikan. Contoh. Jadi dia mulalah rasa menyesal. Ia tidak meninggalkan yang kecil atau yang besar. Dia tengok semua dah, macam kamera. Mana kita boleh pilih-pilih kontennya? Okey, nampak semua masuk, ada yang ada kat situ masuk belakang. Mana macam itulah buku rekod. Allah detail sangat. Ini cerita Allah SWT cerita. Kitab yang diterima oleh orang kafir tadi, al-mujrimin, yang criminals, orang membuat kesalahan. Maka dia menerima kitab dalam keadaan demikian. Dia kata, semua ada dalam ni. Ia tidak meninggalkan yang kecil atau yang besar, melainkan semuanya dihitungnya, dan mereka dapati segala yang mereka kerjakan itu tersedia, tertulis di dalamnya. Dan ingatlah Tuhanmu tidak berlaku zalim kepada seorang pun. Allah tidak zalim. This is yours. Ditulis semua. Allahu Akbar. Ini mengingatkan kepada sahabat-sahabat Nabi generasi pertama. Inilah rahsianya mereka menjadi orang-orang yang baik. Selalu letak depan tu, di depan mereka hari akhirat, hisab, perhitungan, balasan. Maka ini yang kontrol aktiviti harian kita ataupun decision yang kita ambil. Surah Taha 104-126. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Ini ayat detail lagi apa berlaku di padang mahsyar. Ini nahsyuruhu, mana kami himpunkan. Mahsyar itu tempat menghimpunkan semua manusia. Sesiapa yang berpaling ingkar dari ingatan dan petunjukku masa di dunia, dia berpaling, menolak, menentang. Itu tindakan orang kafir, musyrik yang menolak ajaran Allah Subhanahu Wa Taala ini.
Sesiapa berpaling, ingkar dan dari ingatan dan petunjukku, maka sesungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit. Ma'isyatan dhanka itu kehidupan yang sempit. Hidup di dunia susah, dan kami bangkit pada hari kiamat buta. Kita nampak mewah kan orang kafir, banyak mewah, tapi kita tak tahu Allah kata kehidupan sempit. Jadi kalau kita nak cerita macam mana kehidupan sempit, jiwa dia dari kekayaan itu, baru Datuk adalah hantar message. Kekayaan itu bukan material, jiwa kita, kekayaan jiwa. Jarang orang kafir ini disebut Al-Quran, Allah sifatkan jiwa-jiwa mereka itu sempit. Seperti saya telah sentuh sebelum ini, sebagaimana kita naik ke langit tak boleh bernafas. Itulah ma'isyatan dhanka, susah. Bukan hidupnya tidak ada material, keuangan, rumah banglo besar, istana, segala kemudahan dia ada. Bagi orang kafir ini Allah bagi pada dia, tapi dia tidak ada rasa sa'adah, kebahagiaan, ketenangan, redha Allah Subhanahu wa taala. Dia berperang dengan sunnah alam, peraturan alam, dia bercanggah. Dia bercanggah dengan diri dia sendiri, sunnah diri dia, kehidupan universe dan sebagainya. Itu ma'isyatan dhanka, didetailkan dalam tempat lain banyak lagi, kehidupan yang sempit. Dan akan kami himpunkan orang yang berpaling daripada agama tadi pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ini peliklah bagi kita. Dulu tak dunia aku tak buta, kenapa kau bangkitkan aku buta? Mereka dah percaya tak Allah Ta'ala hari akhirat. Tuhan bagi peluang sebab hari judgment. Allah tak zalimkan manusia. Kenapa? Saya saja nampak buta tak? Allah jawab dia. Dia tanya, kenapa kau bangkitkan aku buta? Ya Allah, maksud begitulah. Wahai Tuhanku, mengapa engkau himpunkan aku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulu di dunia melihat, mata nampak, tiba-tiba bangkit buta. Tak adil. Dia kata tak adil ni. Allah pun jawab di situ, di padang mahsyar. Ini peristiwa di padang mahsyar. Telah datang ayat-ayat keterangan kami kepadamu. Ini ayat Quran yang saya baca. 1400 tahun disebarkan seluruh dunia, dibaca oleh Rasulullah dan sahabat-sahabat, ulama-ulama, tabi'in sampai ke kita sekarang, disebarkan ayat-ayat ini. Apa kamu buat? Kamu bakar Al-Quran, mau pijak Al-Quran, menghina Nabi Muhammad SAW, membunuh penganut agama Islam di merata dunia. Itu tindakan kamu. Jadi sekarang kamu dibangkitkan buta, adil, bukannya zalim. Sebab dia kata, dulu engkau melupakan segala serta meninggalkan semua urusan atau perintah aku, dan demikianlah engkau pada hari ini dilupakan serta ditinggalkan. Itu nasi, itu maksud dia. Kazalika atat ayatuna fanasitaha, kamu lupakan ayat-ayat aku ini, bahkan menentang ayat-ayat aku. Begitulah hari ini kamu akan dilupa oleh Allah SWT yang akan memberi hadiah sepatutnya atas ganjaran amalan yang soleh. Tapi kamu pilih jalan lain, menentang Allah SWT, maka Allah jadikan buta. Coba bayang Allah buta nak naik siratul mustaqim. Sirat itu duduk atas ni, saya dapat ilustrasi artis juga. Nampak tak? Ada orang cepat merentas sirat jambatan itu dengan batu. Dia buat lukisan batu terbang, ada terbang atas sejadah lah, laju, pergi masuk surga terus. Ada yang macam naik motosikal, ada macam naik kereta. Itu gambaran kelajuan mengikut status masing-masing. Ada yang berjalan kaki ini, ada yang berjalan kaki, ada yang jenis jogging, berlari, laju lagi. Ya, buta tadi macam mana nak jalan tadi? Jatuhlah, buta tu orang kafir. Ini gambaran iman, akhlak dan amal yang menentukan kita merentas sirat ini
pada hari akhirat mengikut status kita, amal kita apa, akhlak kita dunia dan iman kita pada Allah Ta'ala dan hari akhirat. Berguguran jatuhnya, tengok. Ini diceritakan oleh Al-Quran Karim. Sehingga disebut titian itu halus, lebih halus daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Cuba bayangkan. Tapi orang beramal soleh yang bertakwa tadi, dia nampak luas jalan. Tuhan luaskan. Sebab apa? Status dia maksudnya. Macam di padang mahsyar, orang air peluh sampai ke hidung. Dia tak ada apa, dia duduk bawah arasy Allah Ta'ala. 7 gulungan yang di bawah payungan Allah itu kan. Salah satunya pemerintah yang adil. Salah satunya awam menolak perempuan yang mengajak untuk buat maksiat. Salah satunya orang bersaudara sesama akidah. 7 gulungan dalam hadis Rasul. Mereka relax je duduk tempat yang sama pada mahsyar. Yang ni tenggelam dengan peluh sampai ke hidung, yang ni relax macam duduk dalam istana. Sejuk, cool, ada ekor dan sebagainya. Iaitu bayangan arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sirat tadi yang kecil tu bagi orang yang berdosa, yang nak sempit, kecil, tajam, halus. Bagi orang yang beriman, bertakwa, insya-Allah Tuhan selamatkan kita di atas titik ini. Maka kita berjalan biasa, berlari ataupun terbang, laju pergi masuk ke syurga. Itu Allah saja yang buat. Allah tentukan selepas diberi buku rekod tadi. Itu apa ni step-step dia. Jadi sekarang ni kita nak ashabul yamin. Dalam Quran sebut surah Waqiah ada ashabul yamin. Maknanya orang akan terima buku rekod itu secara tangan kanan. Ashabul shimal, orang terima buku rekod secara tangan kiri. Di situ dia tahu dah, memang dia feel nak cross the bridge ni. Yang nama sirat bahasa Arab, kalau kita bahasa kita bridge. Berapa puluh tahun kat sini nak merentah ni, mengikut amalan masing-masing. Tapi nak ambil semua berbeliau manusia tadi, Tuhan bagi tempoh sekian tahun. Jadi Nabi sujud tadi daripada 1000 tahun, Tuhan bagi syafaat kepada dia hanya 500 tahun, 50% diskaun. Duk tunggu lama situ, Allah bagi diskaun 50%. 500 tahun semua clear, tak ada daripada masa masing-masing destinasi dia. 500 tahun. Allah Akbar. Mana kalau kita fikir kalau Malaysia ni 500 tahun zaman hantuah dulu lah. Melaka kan 1400. Coba bayangkan zaman dulu sampai 500 tahun baru nak selesai mahkamah di padang mahsyar. Kengerian dia ni. Surah Al-Hajj, boleh tuan-tuan tengok ayat Al-Hajj 1 dan 2. Kepala surah tu dengan ya ayuhan nas. Ini ada surah-surah tertentu yang bermula dengan perkataan seruan demi pentingnya konten di dalam ayat tersebut. Diletak nombor 1 dan seruan lagi. Ini kalau kita tak ditunjuk, tak tahu di mana poin-poin penting Al-Quran, kita baca je. Mana saya cakap ni dari segi semantik dia, dari segi makna dia, bukannya tajwid atau tarannum atau fizikal ayat dia, struktur ayat. Sekarang kita cakap tentang makna. Kita nak faham Quran ni ialah kena faham makna dia. Al-Hajj 1-2, Luqman 32 dan Abasa wa Tawalla 34-37. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Maksud dia, saya baca maksud wahai umat manusia semua ya. Allah peringat kepada semua manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya gempa hari kiamat itu suatu perkara yang amat besar. Ya ini kiamat mula-mula. Rusak dunia semua, alam semua rusak. Itu nama kiamat lah. Pertama, lepas tu bangkit pula. Dia ada dua benda, dua masa. Masa kiamat semua dalam kubur belaka. Lepas tu bangkit semula untuk judgement. Ini ayat Al-Hajj menceritakan kehancuran dunia alam ini. Pada hari itu dia kata yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada hari kamu melihat peristiwa-peristiwa yang mengerikan. Kita tak boleh bayanglah kalau tengok tsunami ni, ada kita tengok video klip tsunami, Masya Allah. Saya teringat masa saya
muda-muda dulu, kes Chernobyl, nuklear, kilang nuklear tu bocor, orang pakat lari. Jadi satu cerita, satu family dan sebuah kereta. Kereta mati tengah jalan. Masa tu nak lari diri daripada nuklear ni, kotor semua, kotor, pollution. Tolak isteri, tolak anak, tolak apa semua. Apabila kereta hidup tak ingat dah nak pergi, tinggal keluarga dia, tertinggal. Sebab dia masing-masing kepalanya selamatkan diri, selamatkan nyawa. Itu berlaku di dunia, hanya kebocoran nuklear, nak selamatkan nyawa masing-masing. Dan ini berlaku di padang mahsyar. Dan ini berlaku pada hari kiamat, masing-masing bawa diri. Masa tu contoh satu gambaran. Ini gambar ngerinya suasana. Kita nak feel, kita nak rasa, oh takut, Masya Allah, ngeri hari akhirat. Bagaimana? Tiap-tiap ibu penyusu akan melupakan anak yang disusukannya. Murdiah, ibu yang menyusu. Tengah-tengah susu ni, berlaku kiamat, hancur, matahari nampak jatuh, bukit bukau macam bulu ayam terbang. Semua tu ada gambaran dalam Quran, ayat-ayat ini. Jadi nasabahlah ibu sedang menyusu ni, buang anak. Tak ingat ada anak sedang menyusu, nak menyelamatkan diri. Itu. Ini ayat cerita. Jadi kalau kita baca terjemahan, coba bayangkan. Description tentang situasi pada berlaku hari kiamat itu. Dan tiap-tiap perempuan yang mengandung, tadi menyusu anak duduk luar dia, sebenarnya anak dia atau anak orang lain, dia duduk kandung dalam kandungan pun, Allah, apa berlaku? Akan gugurkan anak yang dikandungnya. Wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha. Anak gugur. Apa menggugurkan ataupun terlalu takut ni sampai tergugur anak. Di dunia ada berlaku macam tu. Sekarang situasi-situasi menyebabkan dia terus keluar. Macam baru ni accident, ada berlaku accident, ibu mati, anak keluar, dapat diselamatkan, Masya Allah. Ada yang mati, ada yang selamat. Accident kuat sangat, terkeluar kandungan. Jadi di sini ayat menceritakan yang mengandung gugur kandungannya. Dan yang ketiga, manusia macam gila, sukar, mabuk-mabuk, kacau bilau. Coba bayangkan semua orang minum toddy kat luar, sekeliling masjid, perangai mereka macam mana? Mabuk. Orang mabuk. Gambaran hari itu, mabuk bukan toddy, bukan sebab arak, mabuk suasana memang heruk pikuk. Padahal mereka sebenarnya tidak mabuk, tetapi azab Allah amatlah berat, mengerikan. Ayat surah Al-Hajj 1 dan 2. Sikit lagi ya. Surah Luqman, gambaran dahsyat juga. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan. Setiap benda yang dia nak sebut tu Allah SWT tengok. Ada takwa. Dia suruh solat, ada takwa, zakat, apa tak nak cerita hari akhirat, lagi kena kait dengan takwa. Takwa beringat-ingatlah. Bahkan Nabi pesan masa di Mekah tu, ittaqun nisa, bukan takut pada perempuan. Beringat-ingatlah bila kamu berinteraksi dengan wanita. Mereka ini golongan special, perlu diberi perhatian, penjagaan. Yang dikatakan golongan lemah ke dan sebagainya itu takbir manusia. Allah suruh jaga mereka, protect mereka, melindungi mereka, beringat-ingat. Itu ittaqun nisa. Ni hari akhirat, benda besar kat sana, kena ingat. Kena ingat, berhati-hati. Itu maksudnya. Takutilah akan hari akhirat yang padanya seseorang ibu atau bapa tidak dapat melepaskan anaknya dari azab. Kita tahu dunia ni, kalau kita tengok anak kita susah, kita lah pergi jadi hero-nya. Anak kecil memang secara spontan, binatang-binatang gitu, dia protek anak-anak ni. Kita tengok rahmah tu ada Tuhan bagi. Tapi di hari akhirat nanti, sebab dahsyatnya suasana, ayah tak boleh melepaskan diri anaknya, melepaskan anaknya daripada kesusahan dan azab tadi. Masing-masing bawa diri.
Dan juga anak tak boleh tolong ayah, ayah tak boleh tolong anak, suami tak boleh tolong isteri, isteri tak boleh tolong suami. Ini ayat Luqman 32. Dari azab dosa masing-masing. Sesungguhnya janji Allah itu adalah benar. Maka janganlah kamu diperdayakan oleh kehidupan dunia, dan jangan pula kamu diperdayakan oleh bisikan syaitan yang menyebabkan kamu berani melanggar perintah Allah Ta'ala. Ayat ni serupa dengan kita baca pertama tadi. Tapi tadi ayat lain, ni ayat lain. Allah ingatkan kepada kita. Okey, yang ketiga, surah Abasa wa Tawalla 34-37. Pada hari seseorang itu lari dari saudara. Tadi ayah dengan anak, anak dengan ayah. Ini saudara adik-beradik. Siblings. Tak ada dah nak tolong-menolong. Bahkan dia lari. Yafirru. Lari. Lari daripada saudara-saudaranya. Dan ibunya juga. Lari daripada ibunya. Allah, tak boleh nak baca. Coba bayangkan. Jadi ayat macam inilah yang melembutkan hati kita. Selalu kita baca selalu. Baca, renung, minta doa, ya Allah berikan hati faham. Imam-imam, ulama-ulama yang baca Al-Quran, dia tak faham, dia menangis. Sebab tak faham. Baca tak faham lagi. Tuhan tak bagi kefahaman maksud ayat. Situasi itu kita kena ingat. Boleh kita baca, jangan baca saja. Cuba faham maknanya. Allahu Akbar. Lari dari saudara, lari daripada ibu, lari pada bapa, lari daripada isteri, serta anak-anaknya pula. Lari pada isteri dan anak-anak. Habis, maknanya masing-masing bawa diri. Ini detail. Ada ayat lain mengatakan masing-masing dengan masalahnya. Tunggu keputusan terakhir Allah Ta'ala. Ini detail ayat Abasa wa Tawalla, surah Al-Juz 30. Kerana apa? Tiap-tiap seorang dari mereka pada hari itu ada perkara-perkara yang cukup untuk menjadikannya sibuk dengan hal dirinya sendiri. Masing-masing ada masalahnya. Tak ada masa nak peduli. Walaupun isteri sendiri, anak sendiri, ayah sendiri, dia beradik sendiri. Allah cinta wawak kepada kita untuk beringat. Allahu Akbar. Allah ni rahmat sayang kepada hamba yang dia ciptakan. Dia beritahu belaka dan dia bawa Nabi pergi tengok dah. Nabi pergi Isra Mi'raj itu dia tengok syurga dengan azab Allah semua, dah nak syurga semua Nabi dah tengok. Jadi benda yang sampai kat kita ni Al-Quran, kita kena faham je. Faham dan terus respon kepada apa yang kita faham. Okey, 2 minit, 3 minit lagi. Ini surah Al-Mudaththir 26 hingga 29, Al-Ma'arij 16-18. InsyaAllah kita sambung siri akan datang detail hari kiamat ni, sebab dia panjang. Hari kiamat banyak ayat-ayat sangat. Jadi saya akan kupas pada ceramah akan datang surah-surah dia. Kita perkenalkan yang mana surah yang nama surah hari kiamat. Nama surah Yaumul Qiyamah satu, ada surah-surah lain yang nama sifat-sifat hari kiamat. Apa berlaku dalam, untuk kita nak faham konten tentang hari akhirat. Poin yang ketiga ini, save yourself and your family from hellfire. Lindungi diri dan keluarga. Ada ayat Al-Quran peringatkan kita, ini adalah hasil pada tadabbur pada ayat Al-Quran. Apa tindakan perlu kita buat setelah kita faham hari akhirat demikian? Sekarang selamatkanlah diri kita dan anak keluarga kita. Di hari akhirat nanti masing-masing dia jaga dah jadi orang baik belaka. Kita tak memang, walaupun kita sibuk dari diri kita, isteri kita, anak kita, suami kita, adik-beradik kita semua jadi orang soleh belaka lah. So kita tak memang hal mereka. Tapi kalau kita tak peduli, kita bertanggungjawab pada mereka yang akan dihisap nanti. Tuhan tanya kita, apa kamu buat pada isteri kamu, pada anak-anak kamu tak didik. Ini ayat Quran khusus. Dalam surah At-Tahrim ayat nombor 6. Ini ayat utama dia. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah 'alayha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum
wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, ini khusus pada orang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarnya manusia dan batu berhala. Bahan bakar dalam neraka ialah manusia, batu-batu berhala yang disembah. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat yang keras-keras layanannya, keras dan kasar layanan, syidat, kasar dan keras. Mereka ni khas untuk menjaga neraka. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dalam segala yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintah. Allah suruh bakar-bakarlah. Itulah jagalah diri kita dan anak-anak kita. Tak boleh kita jaga diri kita saja. Ini implikasi kepada konten tajuk kita hari ini, beriman hari akhirat, bersedia untuk hari akhirat, bekalan yang kita nak bawa untuk hari akhirat, termasuklah menjaga, mentarbiah, mendidik isteri dan anak-anak kita. Tanggungjawab kita. Kita akan disoal. Itu kesimpulan. Penutup, saya ambil hadis Rasulullah SAW. Wallahi la tamutunna kama tanamun, wa la tub'asunna kama tastayqizun, wa la tuhasabunna ala ma ta'malun. Ringkas. Ini summary kepada cerita yang panjang tadi. Rasulullah SAW memberitahu kepada sahabat-sahabat dan semua umat Islam, wallahi, dia kata, kamu akan mati sebagaimana kamu tidur. Bila mati, bahkan tidur itu pun dia disebut Al-Quran, kamu mati sebenarnya. Kita tidur itu kamu mati. Mana hidup balik besok? Bangkit. Ya, kita dah berlatih lah. Tapi sebab lalai tak fikir kematian itu, tidur itu adalah kematian. Ya, kamu akan mati sebagaimana kamu tidur. Kamu akan dibangkitkan sebagaimana kamu bangkit pagi besok daripada tidur. Itu sebenarnya benda akan berlaku. Dan kamu akan dihitung, dihisab apa yang kamu lakukan. Ada riwayat lain mengatakan sama ada syurga selama-lamanya atau neraka selama-lamanya, dalam riwayat yang kedua. Sambung nombor 2 rakaat pertama tadi, dia berakhir dengan sama ada ke syurga selama-lamanya, iaitu perhitungan tadi, ataupun ke neraka selama-lamanya. Inilah summary kepada seruan Allah SWT kepada hamba-hambanya, sama ada orang beriman ataupun manusia keseluruhan. Saya letak gambar saya di sini. The way to get started, macam apa tindakan perlu kita buat, is to quit talking and begin doing. Ini umumlah, semua bukan untuk tajuk saja. Saya bercakap sebab menyampaikan message kepada Al-Quran kepada umat Islam. Tapi kalau kita ada cakap-cakap saja, tak buat action, ini siapa? Walt Disney kata, kena buat. Cuba kena buat dalam hari akhirat macam mana? Kata kena jaga keluarga, kena buat. Pak kita kena sibukkan diri merasai arahan Allah Ta'ala. Kena buat. Selagi tak rasa, tak sampai lagi, terus berusaha. InsyaAllah akan datang, saya akan cerita macam mana resepi-resepi untuk merasa takut pada azab Allah Ta'ala. Ya, ada doa saja, bukan doa saja, ada tindakan-tindakan perlu kita buat. Di antaranya zikir banyak, istighfar banyak. Kalau kita amal benda itu, Tuhan akan bagi kepada kita rasa takut pada Allah SWT dan mengharapkan rahmat dari Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan minta maaf banyak sebab kesilapan teknikal pada awal tadi.